record supaya lepas ni saya boleh upload dekat YouTube lah. Saya pun nak jadi YouTuber juga. Okey, nak jadi macam Sugu Pavitra. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mula dalam masa 2 minit saja lagi untuk kita bercerita tentang Gantt ni. Gantt ni okey, satu mekanisme lah, satu tools yang boleh kita guna untuk kita cari support dan resistance. Okey. Ini baguslah untuk newbies di luar sana yang berada, yang nak belajar tentang nak beli saham, nak jual saham, kat mana nak beli, kat mana nak jual. Okay, tak tahu lagi nak garis kat mana, okay, nak garis support kat mana, nak garis resistance kat mana. Baca buku saya pun tak faham lagi. So ini alternatifnya lah guna Gantt. Okay, alternatifnya guna Gantt. Alright. Okay, so Kim boleh pass dia punya buku. Ada yang itu support and resistance. Okay, ini. Oops, ini dah. Di dalam ni ada satu lagi. Dalam stick dengan buku rancangan kewangan. Okay. Okay, hari ni alhamdulillah ada 4 orang. Saya sebenarnya kalau ada orang yang saya nak cakap ni, saya rasa seronok sikit daripada saya cakap seorang-seorang, buat video seorang-seorang. Jadi tak apa seronok. Jadi sebab tu saya ajak untuk join. Dan tadi ada yang tanya kan, apa lagi? Rancangan kewangan. Yang tanya dengan saya yang WhatsApp, bukan WhatsApp, yang Telegram. Okey, yang di Telegram dia tanya macam mana sebenarnya dia nak gambar ni saja, gambar Gantt ni, tapi saya tak apalah, saya semalam pun saya dah janji kan nak buat video. Okey, jadi saya pun buat video lah. Okey, macam mana nak guna Gantt. Okey, nak guna Gantt kepada contohnya lah kalau kita ni baru je masuk, kita pun tak reti nak ni, baca buku yang ni baca buku saya iaitu support resistance ni pun tak faham kan. Jadi mungkin baru tu tak faham. Jadi Assalamualaikum Puan Rusdi. Dah tukar nama. Semalam Didi. Kawan saya Didi perempuan. Tapi itu yang confuse tu, lelaki ke perempuan ni punya lelaki. Kalau Telegram ni kadang-kadang saya tak tahu kan, lelaki ke perempuan ke apa ke kan. Okey, so hari ni kita nak cerita tentang ni, gambar belakang ni. Gambar belakang ni ialah Gantt. Okey, Gantt ni senang untuk fundamentalist pun, kalau nak tengok gunakan Gantt pun boleh, sebab fundamentalist mungkin tak apa nak tengok chart kan. Fundamentalist dia macam fobia dengan chart. Jadi dia tak sukalah tengok chart kan. Jadi cukuplah untuk tengok pakai Gantt ni, nak tahu mana support, mana resistance, mana nak beli, mana nak jual. Okey, alright. So Gantt ni telah dicipta oleh siapa saya pun dah lupa. Nanti saya akan explore lagi. Okey, dia punya siapa yang buat apa ni, dan mungkin insya-Allah lah kalau ada rezeki saya akan tulislah buku tentang Gantt macam-macam. So banyak lagi nak tulis ni, tapi masa dia yang tak cukup kan. Masa amat mencemburui. Alright. So Gantt ni dia baca dia punya pembacaan dia kan, dia kena pusing tau. Macam ni kalau tawaf macam mana? Kalau tawaf kita pusing ke ini kalau jam pusing macam ni kan. Dia pun pusing ikut jam lah. Dia pusing ikut jam. Okey, dia pusing ikut jam. Okey. Dia pusing ikut jam. Jadi kalau saya pusing dia nanti, okey, harga tu dia akan berjalan macam ni lah. Dia pusing. So nak baca Gantt ni very simple. Okey, very simple. Senang untuk newbies, senang untuk fundamentalist, senang nak baca. Okey. Sebab dia ikut jam dia. Ikut jam. Pusingan dia ikut jam. Okey.
Pusingan dia ikut jam. Okay. So sekarang ni saya akan share screen supaya senang sikit. Okay, saya share screen. Alright, saya share screen. Okay, ini screen dia. Okay. Dan saya akan buka gambar chat tersebut. Okay. Chat tersebut. Tadi baru je download. Okay. Okay, kita ada setengah jam je. Saya nak cerita ni setengah jam je, tak banyak, tak lama. Ambil masa setengah jam. So inilah sharing session. Okay, sharing session. InsyaAllah saya akan upload jugalah kat YouTube. Dalam Facebook pun tengah live. Okay, dalam Facebook tengah live. Okay, okay ini dia. Alamak kecil ni pula. Macam mana nak besarkan ni? Okay. Okay, ini gancat. Okay, ini gancat. Okay, kita nampak dia nombor-nombor ni macam orang ni, apa benda ni merah, biru, kuning, hijau kan. Okay, sebenarnya yang merah ni adalah satu tempat semuanya ialah support atau resistance yang kuat. Okay. Okay, support atau resistance yang sangat kuat. Okay, yang ni kuat lah maksudnya kalau merah. Kalau biru ni dia tak berapa kuat tapi dia kuat jugalah. Okay, kalau merah dan biru, merah lagi kuat daripada biru. Okay, yang hijau ni dengan kuning dia tak berapa kuat tapi boleh dijadikan support dan resistance juga. Okay, yang ni kurang kuat, hijau dan kuning, biru dan merah kuat, merah yang paling kuat. Okay, merah yang paling kuat. Okay, kalau kita tengok dia start daripada 1. Ini 1. Okay, start daripada 1. Okay, dia pusing ke kiri, 2, naik ke atas 3, naik ke atas 4. Okay, dia pusing 4. Lepas tu 5, 6, 7, 8, 9. Dia ialah gun square of 9. Sebab tu square dan 9. Teorinya 9 square. Okay, teorinya 9 square. Alright. Okay, saya tengok ni boleh tak? Nak lukis. Oh, tak boleh. So saya kena edit pun. Edit drop. Alamak, tak boleh besar. Tak boleh besar. Okey. Boleh nampak ke ni? Kenapa tinggal seorang ni? Wah, ramai ni. Okay. Ni boleh nampak tak? Kecil ni okey tak? Boleh nampak? Yang kecil ni asalnya boleh nampak walaupun kecil ni. Macam mana nak besarkan ni? Okey, macam ni lah, macam ni. Sekejap Saya kena guna pen lah. Saya guna pen. Saya tutup sekejap ni. Okey, saya pergi buka. Okey, gun. Open with pen. Okey. So kita resize sekejap. Mungkin nak besarkan dia. Mungkin 1200. Okey. Aduh, 500 maksimum. Okey. Ni barulah nampak. Okey. Baru nampak. Alright. Alright. So kalau kita tengok, okey. Okay. Dia start daripada 1, lepas tu dia bergerak kepada 2. Okey, lepas tu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So inilah square. Okey. Kotak. Square ni kotak lah. 9. Okey, sebab tu namanya the gun square of 9. Lepas tu lepas 9 tu dia naik pada kotak yang besar pula, lebih besar, iaitu kotak yang keluar ni lah. So dia keluar ke sini. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini kotak yang lain ni. So kotak-kotak dia tu akan bertambah besar, bertambah besar. Okey. Yang ni clear tak? Yang ni clear tak? Saya tengok dekat Facebook ada tak orang tanya soalan? Tak ada. Kat Facebook tak ada orang tanya soalan. Okey. Alright. So maksudnya kotak ni semua apa jadi ni? Ni apa ni, eraser ke ni?
eraser. Oh, dia padam semua. Ya, okay. So maksudnya dia akan berpusing macam tu. So yang ni adalah harga. Okay. Kita start dengan 1 sen lah. 1 sen nak naik 2 sen, ini adalah satu resistance sebab ni warna merah ni. Okay, ni rasa satu resistance, ni pun resistance, 4 pun resistance, 5 pun resistance. Sebab tu harga yang kecil, resistance dia besar, banyak lah. Resistance dia banyak. Ni harga kecil ni semua resistance banyak. 13 sen ke 14 sen satu resistance, 14 sen ke 15 sen satu resistance. Okay, so maksudnya kalau harga yang kecil, okay, payah dia nak berat. So tu yang orang cakap berat tu, satu pun berat. Okay, tapi kalau dia dah naik sikit, dia dah kurang sikit. Contoh 25, ni kan resistance warna biru. Okay, tapi daripada 25 tu ada 26, 27, 28 baru resistance baru. Okay, so maksudnya kalau kita beli 25, kita ada chance untuk dia naik sampai 28. Okay, kita ada chance untuk dia naik sampai 28. Kecil pula benda ni. Size. Okay. So kita boleh naik sampai 28 ni. Okay, sebab resistance dia dekat 28. 25 pergi 28. So kalau contohnya kita beli dekat 28, okay, ataupun 28,5 ke, so dia boleh naik sampai 31. Okay, barulah sampai resistance lain. Okay, tapi resistance yang kuat ni ialah yang merah. Yang merah ni resistance yang kuat. Yang ni, cross ni. Cross yang macam ni, X ni, ya, ni yang separa kuat. Okay, yang separa kuat warna biru. Okay, yang separa kuat. So, ada setengah orang tu, dia hanya gunakan gun chart ni je. Okay, untuk dia beli dan dia jual. So, dia tak payah tengok chart lah. Dia tengok ni je. Dia tengok harga, dia tengok gun chart. Minum kopi dulu Okay, dia tengok harga dan dia tengok gun chart. So, contoh. Okay, contoh hari ni, K1. Okay, K1 lah. K1 hari ni ditutup dekat 49.5 kat sini. Ni resist, dia punya support lah jadi support lah. Okay, 49.5 ni bawah support dia 49. Sebab tu tadi dia jatuh sampai 48.5 kan. Dia jatuh, lepas tu dia naik balik 49, 50, 51. Dia nak jual tak sempat. Okay, sebab tengah live dekat RTM tadi. So maksudnya dia ada resistance 50 satu. Tapi tak berapa kuat. 51 pun ada satu, 52 ada satu, 53 ni kuat. Ni kuat resistance dia tadi. K1 53 kuat. Okay. So the next resistance yang kuat ialah 57. Okay, tapi still bila dia masih dekat dalam ni, ini semua kuat ni. Okay, harga yang cantik, okay, yang kurang resistance dia adalah bila harga dah melebihi 82 sen. So kalau you beli saham yang harga 82 sen ke atas, okay, dia punya pergerakan dia tu cantik sikit. Dia ada ruang sikit yang bergerak. So dia boleh naik contoh daripada 82, okay, dia boleh naik 4 sen, okay, sampai 86. Okay, tapi kalau harga yang kecil-kecil ni, dia nak langgar macam-macam langgar. Contoh daripada 49 ni nak kena langgar 50, nak kena 51, nak langgar. Banyak lah dia nak langgar support dia punya resistance. Okay, banyak dia nak kena langgar dia punya resistance. Tapi kalau 49 ni pecah, okay, dia boleh turun sampai 46. Ni 46 ni adalah support yang kuat. Okay, support yang kuat. Okay, hari tu saya beli pada harga 49. Kan? Saya beli 49, 4,000 unit. Okay, 4,000 unit je saya saja lah. Itu untuk jaga MM. Tapi tadi saya merempit, saya beli banyak sikit. Okay, tapi tak sempat jual. Okay, alright, tu contoh saya beli K1. Okay. Kalau yang lain-lain pun you boleh refer juga kat sini. Okay, so maksudnya kalau saham-saham yang bawah 80 sen, okay, bawah 8, contohnya 81 sen, dia punya resistance dengan support dia banyak sangat. Dia banyak sangat dengan support resistance. Tapi di antara, contohnya di antara ni harga yang 31 sampai 50, dia ada yang putih-putih ni. Okay. So 30 sampai 51 dia cantik sikit. Okay, kita boleh main lagi sikit. Ini harga contoh putih kan. Putih, okay, dia start daripada 31 sen. Okay, 31 ke 50. Okay, dia ada ruang sikit untuk ada sikit lah ruang sikit untuk dia bergerak tu.
Berbanding antara bawah 30, okay, berbanding bawah 30 dan atas 50. Okay, atas 50 dia start balik, kuat balik dah. Sebab walaupun yang 50 ni ialah hijau dan kuning ni resisten yang lemah, kan, tapi dia resisten juga. Okay, yang hijau dan kuning ni lemah, okay, support and resistance yang lemah, tapi still dia masih lagi support and resistance. Dia masih lagi yang perlu dilanggar lah. Okay, tapi antara 30 ke 50 boleh. Okay, ada lebih kurang 2 sen, 2 sen untuk you main. Okay, antara support dan resistance ada 2 sen. Okay, contoh beli 46, jual 49. Okay, so ada 2 sen lah. Okay, untuk trader lah. Kalau untuk investor lain cerita lah, kan. Investor dia akan pull lah daripada 1 sen tu sampai lah ke berapa, kan. Okay, itu pulang. Alright, so dalam konteks gun square ni senang je. Memang senang, tak payah tengok chart, tengok table ni. Okay, tengok table ni. Alright, okay. Okay, so sekarang ni saya nak tanya, faham ke tak faham ni? Saya nak tanya orang yang dalam peserta yang dalam Zoom dan juga dalam Facebook. Okay, Facebook kalau ada soalan tak? Okay, Facebook ada soalan tak? Ada 5 orang kat dalam Facebook. Okay, Abang Nazar ada bagi salam. Waalaikumsalam. Okay, so dekat dalam Zoom ada tak yang nak tanya soalan? Boleh type dekat chat kalau nak tanya. Boleh tulis dekat chat. Mana chat dia tadi? Sini chat, okay. Okay, ada apa-apa, siapa-siapa nak tanya soalan, boleh tanya sementara ni. Kita dah berapa minit sekarang ni? Kita dah 26 minit, okay. Alright. So ada soalan tak? Okay, boleh bagi contoh berdasarkan chart tak, Doktor? Contoh saham. Contoh, okay, kita buka chart lah. Okay, so sekarang ni saya ada chart ASB yang saya dah buka tadi. ASB kan? ASB, okay. ASB sebab dia harga dia rendah 17.5 ni kan. So kalau kita tengok kat sini, ni harga ni untuk chart yang agak tinggi lah harga dia. Dia punya ni. Ada Nordin kah? Okay, ini contoh ASB. Tadi saya tengok ASB sebab dia breakout Bollinger Band. Okay, sebab tu saya share. Okay, dia hari ni saya rasa dia tutup pada 17.5 iaitu dah Fibo 1.61. Okay, ngam-ngam dia tutup ke situ. Tadi dia dah buat apa ni, trust kan, trust ke spring. Ada cocokkan ni kan, lepas tu dia berhenti dekat Fibo 161 iaitu 17.5. Okay. Okay. Kat website akan auto kira, betul. Kat website pun kita boleh je key in je harga, dia akan beritahu berapakah dia punya gun punya support dan resistance. Okay. Tapi kalau you tengok yang apa ni, yang gambar tadi lebih nampak lah, sebab merah dengan biru ni ialah support dan resistance yang kuat. Okey, kalau kita tengok ASB 17.5 dia kat sini. Okey, dia kat sini kan 17. So 17 tu adalah support yang kuat. Okey, kalau dia naik dia kena langgar 18. 19 tu adalah resistance yang kuat. Okey, kita tengok 19 kat sini. 19 tu kat sinilah. Okey, 19 tu adalah resistance yang kuat. Dia kena ini. Okey, ngam-ngam dia tolak tadi tu dekat 19. So yang tolak tu tadi mesti geng-geng gun chart ni. Sebab saya rasa dia ada geng chart ni, geng gun chart. Okey. So kalau saya letak dekat 19 tu, okey. Ialah tempat ni 19.5. Sekejap. Okey. Yang ni adalah tempat di mana tadi harga tolak. Okay, 19 dia cecah 19 dia tolak. Nampak? Okay, dia turun balik kepada 17.5 sebab 17 tu support. Okay, 17 tu support. Mana 17 tadi? Ini. Okay, so 17 ni support. Okay, 19 ni resistant. Faham tak? Dia bergerak macam ni. Okay.
Gerak macam ni. So tadi sampai 19 dia tendang balik, turun balik 17.5. Okay, betul-betul setengah sen atas support biru. Tapi kalau support biru ni pecah, dia boleh turun sampai 15. 15 ni adalah strong support. Kita tengok balik 15. Okay, 15 tu dekat mana 15 tu? Okay, kita letak 15. Ni 15. Okay, ini strong support. Nampak? Dia tadi dia pun ada cecah 15, lepas tu dia naik balik. Okay. Ini 15.5, sorry. 15 bawah sikit. Okay. Sini. Tapi sebenarnya ini adalah gun chart yang kita tengok gun chart yang besar. Sebenarnya dia ada satu lagi gun chart, dia kecil sikit untuk yang harga yang kecil. Okay, saya buka balik. Gun chart yang kecil harga dia. Okay. Yang ni ini gun yang kecil. Dia tu harga yang rendah lah. Sekejap. Okay. Ini saya resize balik. Resize 500. Okay, ini adalah gun chart yang kecil. Gun chart yang kecil harga. Nampak tu ngam-ngam je. 17 ke 18, 19 ni. Nampak ni 17 ke 19. Okey, 4 bit. Okey, 4 bit kat sini. Okey, 4 bit. So you boleh dapat 4 bit lah. Okey, maksudnya masuk 17. Okey, tunggu sampai 19. Okey. So lepas tu kalau dia pecah 19 pula, okey, recent ni dia boleh pergi sampai 21. Okey. Lepas 21 dia pergi kepada 23. Ini yang kecil lah. Ini gun chart yang kecil. Ini dulu ada rakan nak share dalam Telegram. Kalau you tengok scroll ke atas, kita ada bincang tentang gun. Okay, so lepas pecah 23 dia boleh pergi 25. Okay, 25 dia pergi 28. Okay, dia pergi 28. Okay, tapi saya selalu pakai yang gun yang besar ni lah. Yang besar tadi. Sebab dia boleh tengok pada harga yang lebih besar. Yang ni. Okay, boleh tengok sampai harga RM3. Okay, tapi kalau you nak harga yang lebih besar dan you kena buat dia ada sebenarnya ada calculation dia gun ni. Okay, sebenarnya ada calculation dia. So itu contoh kalau ASB sebab kita dah terbuka ASB ni. Okay, lepas tu kalau nak tengok contoh lain tadi saya buka TechMag. TechMag ni dia tak lepas juga dia resistant ni. TechMag ni harga dia ialah 25 sen. Okay, 25 sen. Kalau kita buka gun balik, okay, tengok 25 sen tu. Sorry. Okay, 25 sen. 25 sen dekat sini, nampak? Okay, ini adalah resistant lah. Okay, sebab tu tak lepas tadi, 25 sen. Okay, support dia adalah 23. Okay, support dia adalah 23. Next resistance dia adalah 28. So kalau dia pecah 25 sen, okay, kalau dia pecah 25 sen, okay, dia pecah 25 sen ni, dia boleh pergi 28. Okay, 28 atas. Betul nampak? Kita dah pernah buat. Fibo dia pun lebih kurang sama. Ni Fibo dia 28, 1.44, 28. Okay, so sekarang ni dia dekat 25. Okay, saya letak balik ni dulu ni saya punya line yang lama ni. Support resistance yang lama. Jadi sebenarnya dia dekat resistance lah ni. Kalau ikut gun, dia adalah dekat atas resistance. Kenapa ni? Yang ni saya punya idea. Okay, saya punya idea. So maksudnya, next resistance dia kalau dia pecah 25. Kalau dia pecah 25, next resistance dia adalah 28. Okay, next resistance dia adalah 28. Jadi kalau kita tengok gun ni, dia punya ni lebih kurang Fibo. Okay, dia punya calculation dia adalah lebih kurang Fibo. Sebab kita tengok 23.5. 23.5, okay. 23.5 adalah dekat sini. Nampak? Ini adalah support 23. Kan? So dekat Fibo sini 23.5 adalah Fibo 100%. Okay, sebab dia pernah naik sampai 23.5. So itu adalah dia punya ni. So kita tengok dia dengan Fibo lebih kurang.
dia punya ni. Dan calculation ni sebenarnya lebih kurang je. Calculation je. Saya dah pernah buat calculation, nanti saya akan share kalau you all nak. Okay. Saya akan share cara dia calculate. Okay, Gantt chart ni dia boleh calculate, dia ada formula dia. You boleh tahu berapakah dia harga boleh naik. Okay, berapa kalau you long term investor sebagai contohnya, you boleh tahu berapa harga dia boleh naik. Okay, kita perlu tahu high dengan low je. Okay, high dengan low kita boleh tahu berapakah dia boleh naik. Okay, dia punya gun dia boleh naik berapa. Okay, alright. So, saya nak tanya, sebelum saya nak tanya, ada apa-apa soalan tak? Boleh faham tak kalau kita ikut kepada carta ni dan kita compare dengan gun ni? Boleh faham ke? Oh, yang ni saya pun tak pasti. Gun kecil ke gun besar? Saya pakai gun besar. Gun kecil tu gun kecil tu saya tak berapa pakai, tapi ada orang share. So saya just share lah. Tapi saya pakai gun yang besar lah. Gun yang besar ni. Okay. Okay, ada soalan lain? Okay, Hafizah faham ya? Okay, Alhamdulillah. Ada soalan lain daripada rakan-rakan? Okay. Video ni saya akan saya record dan saya akan share di YouTube nanti ya. So minta rakan-rakan semua untuk share ni. Dan saya juga nak promote lah ni buku saya kalau you all ni. Okay, kejap saya stop share dulu. Okay. Ini buku saya, ini ialah Support and Resistance. Tak nampak pula. Support and Resistance. Okay. Ini buku tentang candlestick. Okay, candlestick, pejuang candlestick. Right. Yang ini buku tentang asas dagangan. Ini untuk kira entry point, okay, trading plan. Buat trading plan lah. Dan juga untuk kira money management. Okay, untuk kira money management. Yang masalahnya kita ni, kita sebenarnya dah okey dah dalam untuk kita buat analisa apa semua. Cuma kadang-kadang kita kalah dengan emosi. Okay, kalah dengan emosi kita. Kita tamak sikit kan. Saya selalu pun sama jugalah. Saya pun tak terkecuali. Tamak dan takut. Dua-dua. Lagi satu sebab kita ni kadang-kadang bila tamak tu kan, lebih sikit pakailah limit kan dan sebagainya. Okay, alright. So buku ni boleh didapati untuk rakan-rakan di luar. Dia ada combo, buku combo. Dan saya insyaAllah dalam proses nulis semua tak ada masa, tak cukup masa lagi. Saya nak tulis macam-macam saya nak tulis. Tapi tak cukup masa. Itu memang kerja saya menulis. Itu salah satu daripada tugasan saya. Sebab tu saya tanya, topik apa yang saya boleh tulis kan? Tapi ada permintaan yang minta saya tuliskan topik saham. Okay, saya akan tulis topik saham lah. So, tak saya buatlah topik lain, wakaf ke, okay, topik zakat ke apa ke, tapi ramai juga yang minta dalam topik saham, so saya pun tulislah dalam topik saham. Okey, kita ada 10 minit je lagi ni. 10 minit saja lagi. Ada tak soalan-soalan? Saya tengok Facebook, ada tak soalan? Facebook. Mana Facebook ni? Sekejap Facebook ada soalan tak? Okey, Doc, link Zoom ada. Tu, link Zoom kat bawah tu. Okey, ada link Zoom. Dah bagi dah tu. Okey, soalan-soalan daripada Facebook tak ada soalan. Okey. So kalau tak ada soalan daripada geng kat sini, ada soalan lain tak? Kita ada Nordin, kita ada Anas, kita ada Muhammad apa ni? Amin, okey, kita ada Hafizah, kita ada MA, kita ada Rahim Kajai, kita ada Wan Rusdi. Okey, ada soalan ke? Kita nak tunjuk muka ke? Tunjuklah muka sikit. Tunjuklah muka sikit. Yang mana yang ni? Yang menutup aurat lah. Tunjuk muka sikit last sekali sebelum kita end session ni. Kan kadang-kadang saya terjumpa kat luar kan, saya tak tegur ke apa ke kan. Tengah makan nasi. Saya tadi dah makan, baru masa balik daripada RTM tadi saya singgah Sendayan je. Sorry lah saya singgah area Fiza ni. Hafiza dia duduk situ. Okay, saya singgah kat Sendayan makan nasi. Memang lapar daripada ni. Okay. So ada komen tak on healthcare sector next week? Just brief comment. Okay, healthcare sector saya rasa masa ni masih lagi on. Okay, kita belum ada jumpa vaksin tapi diorang cakap dah ada di UK ada jumpa vaksin. Tapi akan keluar pada bulan November. Jadi lambat lagi. So kita still perlukan kepada healthcare tu. Jadi insyaAllah selagi ada momentum jalan dulu. Tapi kita tahu akan ada masanya nanti kalau ikut teori
teori apa? Week of theory, dia akan ada masa dia akan jadi distribution. Okay, distribution lepas tu dia ada markdown. So bila kita nampak dia masuk kepada markdown tu ataupun distribution, dah bagi signal kita lah. Okay, dan kita kena berhati-hati lah masa time tu. So sebelum markdown kita dah jual lah. Okay, buat masa ni masih okey lagi. Kita boleh ni, so mungkin dia dalam fasa dia ada markup tu, dia ada fasa, berapa fasa. Markup fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga kan, dan untuk investor boleh pegang lah, dan apabila dia break dia, contohnya dia break baseline kan, dia buat base tu. So bila dia break base, dia boleh masuk lagi, tambah lagi sehinggalah sampai dia dah sampai dekat puncak. Dekat puncak tu kita boleh let go lah. Itu yang bila ramai-ramai let go tu, kita pula baru masuk tahap puncak, tu yang masalah. Okay, alright. Okay, soalan lain? Dia sebenarnya kita jaga MM dia tak ada masalah sebenarnya. Itu saya cakap, tapi kadang-kadang saya pun langgar juga benda tu. Kan? Kadang-kadang nak kena rotan tangan ni kan. Buy juga, tekan kan button buy tu kan. Gatal kan. Lepas tu buy terlebih daripada yang sepatutnya. Kita tak boleh beli semua dalam kita punya modal tu, semuanya dalam satu saham, ataupun not all your eggs kan. Jangan letak semua telur you tu dalam satu bakul kan. So itu je masalah kita. Kita habis kita letak semua. Kan kadang-kadang tu semua modal kita dalam healthcare kan. So sebenarnya dalam konteks ni, dalam buku saya ada cerita kan, kita tak boleh lebih lah berapa persen dalam setiap sektor. Okay? Kalau dalam buku saya ni saya ada cerita. Okay, bukunya. Okay. Buku Pejuang Saham Asas Pelandangan ni. Okay, saya rasa ramai yang dah dapatkan tu. Okay, masih lah kena beli. Okay? So saya ada cerita berapa persen dalam satu sektor yang kita boleh pegang. Itu sepatutnya. Cuma kita ni nak melayan emosi kita tu yang kita masalah tu. Kan? Sebab apa? Yelah, saya faham. Bila time contohnya healthcare tengah naik kan, kita nak carikan peluang kita tu, healthcare kita pun dam lebih sikit kat situ kan. Bukan saya pun buat benda tu kan. Tapi bila tiba-tiba kan terjadi dia jatuh macam hari tu, dia jatuh 2 hari tu kan. Tak apa kita kan. Risau kita sebab kita punya tu. So peraturan dia ada banyak yang saya cerita tentang peraturan 2% kan. Peraturan tak apa. Okay. Anak saya tanya boleh tak dia nak buka buat sikit dia punya laptop. Okay. So kalau tak ada soalan, kejap lagi memang kita akan di 4 minit je lagi. Okay. Kita akan diputuskan. Okay. Dok ada komen. Okay. Malam. Okay. Dah saya sampai sekarang trade confident. Tak ada confident yang enter healthcare lagi. Malam ni nak study, maybe next week boleh cuba in. Oh baru nak in ke? Healthcare dah lama dah, tapi sebenarnya healthcare hari tu saya komen dekat ni, dia dah naik 66%. Sektor indeks dia, 66% dia dah naik tu. So kita kena tengoklah berapa persen dia boleh naik lagi. Okay, tapi memang dia dah banyak lah naik. Okay, tapi buat masa ni momentum ni masih ada sebab COVID ni tak nampak lagi kan, tak nampak lagi dia punya ni, dan vaksin dia pun yang ada yang latest news yang saya share tu, dia belum confirm lagi vaksin tu boleh atau berkesan. Okay? Dia belum confirm lagi vaksin tu berkesan, jadi selagi dia tak ada confirmation yang vaksin dah dijumpai, healthcare ni masih lagi akan naik. Lepas dia jumpa vaksin tu confirm boleh, dan mungkin healthcare ni akan buat correction ataupun akan turun balik lah. So masa ni healthcare ni masih lagi inilah, ada momentum lagi lah untuk kita baca daripada secara makronya lah, secara makronya. Okay, tapi dah ada ura-ura yang mengatakan vaksin telah ditemui di United Kingdom, Oxford University dah jumpa. Okay, tapi belum tested, belum confirm. Okay, dan dia nak buat 2 bilion vaksin. Okay, 2 bilion vaksin. Jadi lepas ni kita masih lagi boleh invest, tapi kita invest kepada yang pengeluar vaksin ni lah. Pengeluar vaksin ni pula. So sebab dia pula akan banyak duit kan, banyak income daripada
mengeluarkan vaksin tersebut. Okay, dan saya rasa dia akan minta India, institut di India untuk manufacture vaksin tersebut. Okay. So saya rasa saya cek sekali lagi dekat Facebook ya. Dekat Facebook ada soalan ke tak? Okey, Abang Nazar cakap emosi dok, kita masih hidup memang ada emosi. Okey, betul lah tu. Okey, ni ajak. Tips is TPI is okay bagi saya untuk dijadikan pedoman juga kot. TPI tu apa bang? In reality our counter tak macam tu. Gun dia standard kan semua SNR. Ya betul. Gun memang dia standard. Okey. Standard SNR dia macam tu, tapi memang dia akan pergi juga. Kadang-kadang dia pergi juga kat situ. Cuma kalau sentimen kuat, dia dah langgar lah semua. Tak ada dah support resistance. Kadang-kadang kalau sentimen kuat lah. Sentimen tu yang penting tu kadang-kadang dia ni. Okay. So Abang Nazar dia komen dekat Facebook tu. Dekat tu dia komen kat Facebook. Okay, thank you Abang Nazar. Ni Sifu Contrarian. Geng-geng apa ni, jutawan-jutawan bawah dia tu. So kita ni ikan-ikan bilis je ke semua nak kongsi-kongsi je idea. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi kita boleh kita boleh end the session lah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua atas participation. At least saya tak bercakap seorang-seorang lah, saya bercakap dengan orang. Kan kalau tak tu saya bercakap dengan komputer je kan. So alhamdulillah, okay, kita boleh tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah subhanallah wa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum, salam DDAD, salam dunia dapat, akhirat dapat.